Sebelum ini kami siarkan bagaimana Cameron Highlands yang menjadi lokasi pelancongan beriklim sederhana terkesan akibat perubahan iklim. Ini pula keterangan Pegawai Daerah Cameron Highlands, Syed Ahmad Khairul Anwar Al-Yahya Syed Abdul Rahman mengenai isu ini. Jelasnya, pelbagai langkah telah diambil kerajaan negeri, agensi serta NGO dalam memelihara kawasan hutan simpan di tanah tinggi itu. Ikuti laporan disediakan Faris Azman. Kalau anda datang ke Cameron Highlands, sudah tentu antara tumpuan adalah ladang strawberry, tanaman beriklim sejuk yang menjadi tarikan utama. Namun, apa akan berlaku di Cameron Highlands ataupun ladang strawberry ini sendiri jika suhu berubah? Jika sebelum ini penduduk dan peniaga di Cameron Highlands yang kami temui mengakui suhu di tanah tinggi itu semakin panas, kini Syed Ahmad Khairul Anwar tidak menolak kenyataan itu. Menurut kajian Pusat Pengajian Sosial Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, suhu minimum selama 36 tahun di Cameron Highlands adalah antara 17.8 hingga 18.7 darjah Celsius. Kebelakangan ini berlaku aliran peningkatan suhu sebanyak 5%. Faktornya, pemanasan global, pelepasan gas rumah hijau, aktiviti pembangunan dan manusia serta pembukaan tanah tidak terkawal. Timbul persoalan, adakah ia semata-mata disebabkan perubahan iklim atau kekilafan manusia? Populasi tanah tinggi ini ialah 25,555 orang pada tahun 1951 dan meningkat kepada 39,004 orang pada 2022. Guna tanah pertanian belum melibatkan 6,080 kebun dengan kebun sayur sebanyak 3,959, kebun bunga 550, kebun dan ladang teh sebanyak 1,534, serta kebun dan ladang strawberry sebanyak 37. Pelbagai langkah dan inisiatif telah diambil dengan kerjasama Jabatan Perhutanan Negeri Pahang. Antaranya pemantauan dan rondaan berkala serta pemulihan kawasan hutan terosot. Inisiatif kawalan pula melibatkan pemantauan dan rondaan secara berkala, pemantauan sistem FMRS dan EGP, penguatkuasaan dan pemulihan kawasan hutan terosot. Seluas 350 hektar kawasan hutan simpan kekal HSK berjaya dipulihkan dengan penanaman 182,727 anak pokok pelbagai spesies. Malah unit tindakan penguatkuasaan negeri Pahang turut ditubuhkan. Op Lestari 1 dan Op Lestari 2 telah dilancarkan masing-masing di Sungai Aicat dan Lembah Pertam. Sungai Aicat seluas 121 hektar diwarta sebagai hutan simpan arboretum bak tanah tinggi. Selain agensi kerajaan, pelbagai pihak turut terlibat dalam program komunikasi pendidikan kesedaran awam. Sejumlah 2,289.62 hektar kawasan juga sudah diwartakan sebagai Taman Negeri Cameron Highlands. Ia meliputi HSK Batu Ganggan tambahan, Hulu Aicat dan Sungai Terlabi. Bagaimanapun tidak dinafikan berlaku penebangan haram. Menurut laporan JPNP, 9 aktiviti penebangan hutan haram dikesan melibatkan keluasan 13 hektar. Bagi memastikan keseimbangan antara pembangunan dan penjagaan alam sekitar, 4 inisiatif utama telah dilaksanakan. Penubuhan Perbadanan Kemajuan Cameron Highlands memperkasa peranan pihak berkuasa tempatan, kawalan permit dan pemantauan kerja tanah dan penguatkuasaan penilaian impak alam sekitar. Seluruh kawasan di Cameron Highlands diwartakan sebagai kawasan operasi Majlis Daerah Cameron Highlands bagi memudahkan kawal sedia pembangunan dan tadbir urus agar Cameron Highlands terus kekal menjadi salah satu mercutanda pelancongan di negara ini. Laporan Faris Azman bersama dengan Juru Kamera Hairul Azman Muhammad untuk Extra Awal.